Ini adalah Sri Lanka. Puluhan ribu rakyat keluar berdemonstrasi akibat krisis ekonomi yang teruk. Demonstrasi untuk memaksa kerajaan mengundurkan diri di seluruh negara ini telah berlarutan selama 3 bulan. Dan pada 9 Julai yang lalu, presiden mereka terpaksa melarikan diri akibat ribuan rakyat Sri Lanka telah memecah masuk ke kediaman rasmi presiden. Beliau melarikan diri ke Maldives dan kini berada di Singapura. Sri Lanka's Prime Minister says his country is now bankrupt and that there's no immediate end to the current economic crisis. Krisis ekonomi Sri Lanka ini telah berlarutan sejak April tahun 2019. Krisis ini menyebabkan kejatuhan nilai mata wang, kekurangan bekalan makanan, bahan api, petrol, elektrik, bekalan perubatan dan kini kerajaan Sri Lanka tidak lagi mampu untuk membayar semula hutang negara. Keadaan yang semakin teruk menyebabkan penjualan minyak terpaksa dihentikan, pencatuan bekalan elektrik selama 13 jam sehari, sekolah ditutup dan hospital tidak dapat beroperasi sepenuhnya. Dan kini, rakyat Sri Lanka terpaksa menggunakan kayu bakar sebagai bahan api. Tetapi, negara Sri Lanka ketika dulu pernah menjadi salah satu negara termaju di Asia Tenggara. Namun akibat krisis politik yang melanda negara tersebut, menyebabkan keadaan Sri Lanka menjadi lebih teruk. Ditambah dengan pandemik COVID-19 dan kemelut peperangan Ukraine yang menyebabkan bekalan makanan dunia terganggu dan peningkatan harga minyak mentah. Untuk memahami bagaimana Sri Lanka berada pada krisis ekonomi yang sangat teruk sekarang, kita perlu melihat bagaimana keluarga Rajapaksa telah menjadikan negara Sri Lanka sebagai satu entiti yang dikawal oleh keluarga mereka. Keluarga Rajapaksa telah mendominasi politik Sri Lanka selama hampir 20 tahun. Dan semuanya bermula dengan perang saudara kerajaan dengan tentera pemisah LTTE ataupun The Liberation Tigers of Tamil Eelam. Kemenangan kerajaan yang diterajui oleh Presiden Mahinda Rajapaksa dan Gotabaya Rajapaksa sebagai setiausaha pertahanan ketika itu menyebabkan rakyat Sri Lanka menjunjung mereka sebagai hero negara. Dan Mahinda Rajapaksa, iaitu abang kepada Gotabaya, memegang tampuk pemerintahan dari tahun 2004 sehingga tahun 2015. Dengan keamanan negara setelah peperangan ini, memberikan keluarga Rajapaksa status yang tinggi di mata penduduk Sri Lanka dan dengan pengaruh yang semakin membesar di dalam politik negara, memberikan Mahinda dan Gotabaya kuasa untuk melantik keluarga mereka untuk jawatan dan portfolio yang penting di peringkat kabinet dan negeri. Penguasaan keluarga Rajapaksa semenjak 2004 sehingga kini dapat dilihat dengan pegangan jawatan politik mereka di dalam kerajaan. Pada 2019, Gotabaya Rajapaksa yang telah memenangi pilihan raya sebagai presiden telah melantik Mahinda Rajapaksa sebagai Perdana Menteri, Chamar Rajapaksa sebagai Menteri Pertanian, Basil Rajapaksa sebagai Menteri Ekonomi, anak Mahinda Rajapaksa iaitu Namal dilantik sebagai Menteri Sukan dan memegang portfolio teknologi digital dan kemajuan enterprise negeri, dan juga anak Chamar Rajapaksa sebagai Menteri Pertanian Negeri. Keluarga Rajapaksa memegang 9 portfolio kementerian dengan 7 daripadanya adalah kabinet di dalam kerajaan. Selain itu, terdapat menantu, sepupu dan kerabat keluarga yang lain yang memegang berbagai jawatan penting di dalam pemerintahan dan juga syarikat kerajaan di Sri Lanka. Akibat pengaruh keluarga Rajapaksa di dalam politik negara, banyak kesilapan dan tuduhan rasuah di dalam projek kerajaan yang menyebabkan hutang negara melonjak kepada lebih 254 bilion ringgit. Keluarga Rajapaksa yang telah dituduh dengan salah takbir ekonomi negara dengan perbelanjaan projek mega yang tidak mempunyai justifikasi untuk pulangan ekonomi yang memadai untuk perbelanjaan tersebut. Sebagai contoh, pembinaan pelabuhan Hambantota dibiayai dengan hutang sebanyak 6 bilion ringgit. Lapangan kapal terbang MRIA yang dibina oleh syarikat dari China yang tinggal kosong tanpa sebarang pengguna, dan juga Menara Lotus yang dibina dengan kos sebanyak 1.7 bilion ringgit. Selain itu, Gotabaya yang baru sahaja dilantik sebagai presiden pada tahun 2019
telah membuat satu keputusan yang drastik untuk melaksanakan janji politik beliau untuk mengurangkan kadar cukai, dan ini telah menyebabkan pengurangan pendapatan cukai negara sebanyak 25%. Dan seperti yang anda tahu, pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah melumpuhkan sektor pelancongan, khususnya bagi negara Sri Lanka yang sangat bergantung dengan pelancong luar bagi pertukaran mata wang asing dan juga ekonomi negara secara umum. Lambakan hutang bagi membiayai perkembangan ekonomi Sri Lanka menjadikan hutang negara melonjak kepada 254 bilion ringgit dengan bayaran sebanyak 38 bilion ringgit yang telah tertunggak sejak bulan April tahun ini, dan Sri Lanka telah mengumumkan bahawa mereka tidak lagi mampu untuk membayar hutang tersebut. Jadi perbelanjaan yang tidak terkawal dibiayai dengan hutang luar, pandemik COVID-19 yang melumpuhkan sektor pelancongan dan juga keputusan untuk mengurangkan kadar cukai telah menyebabkan simpanan rizab negara Sri Lanka mengecut dari 33 bilion ringgit pada akhir 2019 kepada 8.59 bilion ringgit pada Mac 2020, dan pada Julai tahun ini hanya tinggal sebanyak 200 juta ringgit. Akibat kekurangan rizab simpanan negara ini menyebabkan mereka tidak lagi mampu untuk membiayai atau membeli bekalan petrol dan bahan api, menyebabkan krisis petrol di seluruh negara, dan rakyat Sri Lanka terpaksa beratur untuk membeli petrol sehingga berhari-hari, dan akhirnya kerajaan memutuskan untuk menghentikan jualan petrol di seluruh negara akibat kehabisan bekalan. Kekurangan rizab ini juga menyebabkan Sri Lanka melarang penggunaan dan menghentikan import baja kimia dan hanya bergantung dengan baja organik. Keputusan ini adalah satu kesilapan yang besar kerana tiada negara di dunia yang mampu menggunakan baja organik bagi menampung industri pertanian mereka dengan masa yang sangat cepat. Keputusan ini telah melumpuhkan bekalan makanan di seluruh negara sehingga mereka terpaksa mengimport bekalan beras dan makanan dari negara luar, menyebabkan harga melonjak sehingga lebih 30% dan kadar inflasi yang teruk dan kenaikan harga makanan import menyebabkan rakyat mengalami krisis makanan dan bertukar kepada krisis kemanusiaan. Sebelum Presiden Gotabaya melarikan diri ke Singapura, kerajaan Sri Lanka telah berunding dengan Bank Dunia, IMF, India, China dan Qatar untuk pinjaman kecemasan. Bank Dunia telah bersetuju untuk memberikan pinjaman sebanyak 2.6 bilion ringgit. India telah memberikan kredit kecemasan sebanyak 6.6 bilion ringgit, dan Sri Lanka masih lagi berunding dengan China untuk menstruktur semula hutang mereka sebanyak 28 bilion ringgit. Selain itu, Sri Lanka juga telah memohon pinjaman sebanyak 17 bilion ringgit dengan IMF, tetapi mereka perlu menaikkan kadar bunga dan cukai sebagai syarat pinjaman. Akhir sekali, keadaan Sri Lanka kini sangat kritikal, dan untuk memulihkan ekonomi semula merupakan satu usaha yang akan mengambil masa yang lama dan bukan sesuatu yang mudah tanpa kerajaan yang stabil. Ditambah dengan keadaan ekonomi semasa dan harga minyak mentah yang meningkat akibat peperangan Ukraine-Rusia menyebabkan usaha pemulihan tersebut semakin sukar. Terima kasih kerana menonton video ini. Kami akan memuat naik lebih banyak video berkenaan dengan kewangan, ekonomi, politik, geopolitik, sejarah dan topik-topik lain yang menarik. Sila komen pendapat anda tentang video ini. Sekiranya anda mempunyai cadangan video, boleh komen di bawah. Anda juga boleh like dan subscribe channel ini untuk video seterusnya. Terima kasih dan semoga bertemu lagi.